Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa huda, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Taala. Pada hari ini insya-Allah kita akan menyambung pengajian kuliah selepas Isyak, iaitu kuliah mingguan anjuran bersama Ahli Sunnah wal Jamaah Research Group ARG dan Surau Jumaat An-Naim Seksyen 5 Wangsa Maju. Cuma mulai hari ini untuk memudahkan para peserta kita yang berdaftar dan juga dari segi perjalanan masa, kita mengadakan kuliah ini secara Zoom, menggunakan platform Zoom, dan saya juga telah kongsikan skrin, saya share skrin daripada kitab yang kita gunakan. Ada juga mungkin rakan-rakan kita yang lain yang mengikuti secara live di Facebook dan juga di TikTok. Kita alu-alukan. Dan suka saya maklumkan, sebagaimana dalam kuliah-kuliah yang lalu, memang kuliah selepas Isyak mingguan ini kita memfokuskan kepada isu perbezaan antara umat Islam, majoriti umat Islam iaitu golongan Asy'ariyah, dan golongan minoriti iaitu golongan Wahabi. Jadi terpaksa kita maklumkan awal-awal lah, sebab saya perasan memang ada orang yang dia sangat allergic kalau ada disebut tajuk Wahabi ni, dia tak suka. Mungkin dia akan datang komen, tak habis-habis Wahabi, kata dia. Asyik-asyik zikir Wahabi, asyik-asyik ratib Wahabi. Umat Islam ditindas di Palestin. Ustaz ni tak habis-habis cerita Wahabi dan ayat-ayat dan seumpama dengannya. Memang tidak dapat kita nafikan, setiap orang yang beriman tentulah merasa tersakiti dengan kezaliman yang dilakukan oleh rejim Zionis di Israel terhadap saudara-saudara kita di Palestin, di Gaza khususnya. Tetapi rasa simpati dan prihatin kita terhadap nasib umat Islam di sana tidak sampai menghalang kita daripada berdakwah, meneruskan majlis-majlis ilmu, dan juga saya selalu sebutkan menerangkan tentang kebatilan fahaman Wahabi ini, termasuk di dalam menjalankan kewajipan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, menyuruh dengan yang ma'ruf supaya orang itu berakidah dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, dan mencegah dari yang mungkar supaya orang itu menjauhi akidah yang bid'ah, seperti akidah Syiah, seperti akidah Mu'tazilah, seperti akidah Jahmiyah, seperti akidah Murji'ah, seperti akidah Qadariyah, Jabariyah, dan juga akidah Wahabi. Ada terkandung bid'ah di dalam akidah yang dipegang oleh golongan Wahabi. Jadi bila kita menceritakan tentang kebenaran akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan menerangkan tentang kebatilan akidah yang dipegang oleh golongan Wahabi, maka itu termasuk di dalam menunaikan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Jadi jangan kita halang orang nak menjalankan amar ma'ruf nahi munkar dengan alasan umat Islam di Palestin sedang diserang, sedang dibunuh. Takkan amar ma'ruf nahi munkar di negara kita nak hentikan
semata-mata kerana kita bersimpati dengan nasib saudara-saudara kita di Palestin. Ya. Jadi nasib saudara-saudara kita di Palestin itu, kita doa dan kita buat yang semampu dalam kemampuan kita, apa yang kita mampu bantu, tapi tidak sampai kita menghentikan kewajipan yang Allah Subhanahu Wa Taala wajibkan ke atas setiap umat Islam, iaitu menyuruh dengan yang ma'ruf. Yang paling ma'ruf sekali adalah berakidah dengan akidah yang sebenar. Dan wan nahyu 'anil munkar, mencegah dari yang mungkar, dan yang paling mungkar daripada kemungkaran adalah berakidah dengan akidah yang batil. Jadi kita telah masuk ke bab yang kedua pada malam ini, iaitu hakikat bahawa al-Asy'ariyah sebenarnya adalah majoriti umat ini. Jadi ada orang dia terpengaruh dengan omongan, dengan pendustaan sebenarnya yang dibuat oleh so-called ustaz-ustaz sunnah. Sebenarnya adalah ustaz-ustaz yang telah terpengaruh dengan fahaman Wahabi, lalu mereka sewenang-wenang memperlekehkan Asy'ariyah ni, seolah-olah Asy'ariyah ni hanya sekumpulan kecil ustaz-ustaz yang mereka kenal sekarang. Tidak, ya. Asy'ariyah ini semenjak daripada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu bangkit mempertahankan akidah Rasulullah SAW, bangkit mempertahankan akidah Khulafa' ar-Rasyidin, bangkit mempertahankan akidah Salafus Saleh, bahkan bangkit mempertahankan akidah imam empat mazhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullah alaihim ajma'in. Maka Asy'ariyah ini sebenarnya adalah bukan saja majoriti umat Islam, bahkan majoriti ulama-ulama yang menjadi tonggak kepada umat Islam, yang menjadi rujukan utama umat Islam dalam pelbagai cabang ilmu, sama ada bidang tafsir Al-Quran, ataupun bidang hadis, ataupun bidang aqidah, ataupun bidang usul fiqh, ataupun bidang fiqh, ataupun bidang tasawuf, ataupun hatta bidang bahasa dan juga sejarah, hatta di dalam pemerintahan sultan-sultan yang adil. Begitu juga panglima-panglima perang yang ternama, mereka dari segi akidah mereka adalah Asy'ariyah. Jadi sahabat-sahabat kita yang sudah mula negatif terhadap Asy'ariyah, kita nasihatkan mereka supaya pause dahulu, jangan gopoh, ya. Kerana kita hidup atas dunia ni hanya satu kali. Rugi sangat kalau kita gopoh sehingga kita terpengaruh dengan aliran-aliran yang menyeleweng, dan lebih parah kita merasakan kononnya kita itu adalah pejuang sunnah, ya, kita adalah ahli sunnah. Kita tak tahu apa sebenarnya akidah yang dipegang oleh Rasulullah SAW, akidah yang dipegang oleh para sahabat, akidah yang dipegang oleh imam mazhab. Kita menyangkakan, kenapa bab fiqh kamu ikut Imam Syafi'i, bab akidah kamu ikut Asy'ari? Sepatutnya dah fiqh kamu ikut Imam Syafi'i, akidah juga kamu kena ikut Imam Syafi'i. Jadi orang yang bercakap ni sebenarnya jahil, kerana dia tidak tahu bahawa akidah Asy'ariyah dan juga akidah Imam Syafi'i rahimahullah taala itu tidak ada beza sebenarnya dari segi intipati, walaupun ada perbezaan dari segi manhaj. Manhaj mempertahankan akidah tu berbeza mengikut cabaran zaman, kerana setiap zaman itu cabaran yang mencabar akidah itu tidak sama, antara satu sama lain. Baik, jadi saya pergi kepada melihat pada isi kitab, itu Asy'ariyah adalah majoriti umat ini. Kedua, iaitu di muka surat 20, sesungguhnya Al-Asy'ariyah itu mempunyai pengikut yang paling ramai di dalam umat ini dari dahulu sehinggalah sekarang. Ini fakta, hatta tulisan-tulisan yang ditulis oleh tokoh-tokoh Wahabi sendiri, mereka terpaksa mengakui bahawa Asy'ariyah itu adalah majoriti. Kita nasihatkan kepada yang join di TikTok ni, kalau di Facebook ni mereka macam dah biasa, dah beradab lah, ya. Yang join di TikTok ni macam-macam yang troll, yang apa. Jadi kita nasihatkan, alang-alang anda follow live ini, cuba tenang-tenang dahulu, jangan sibuk nak komen, nak troll, nak berbalah, nak memperli dan sebagainya. Cuba ambil fakta dan data ini, dan kalau anda tak setuju,
anda boleh bawa hujah-hujah, fakta-fakta dan data-data anda dan terangkan secara ilmiah. Misalnya saya sudah buat kuliah ini, baca kitab, kenapa saya dalam akidah bermazhab Asy'ari tapi tidak bermazhab Wahabi. Anda pun tak setuju dengan ustaz ni. Tak ada masalah. Bawa dalil dan fakta data anda, buat kuliah lain, tajuknya kenapa saya berakidah Wahabi, saya tak mau akidah Asy'ari, kenapa? Terangkan supaya benda itu menjadi satu benda yang berfaedah, rather dan kita datang hanya berbalah di ruangan komen, hanya kan kita troll, hanya kan kita memperli. Dia tak ada bawa satu kebaikan, bahkan kita pun tahu tidak membawa satu pahala, tidak juga satu sunnah yang diajar oleh Nabi SAW dalam kita menepani perbezaan. Bukan itu sunnahnya. Sunnah yang diajar dalam Al-Quran adalah wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Bila kamu tu ada tanazuk, ada berselisih pandangan, berselisih pendapat dalam sesuatu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul, yakni rujuklah kepada Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Bila kita disuruh merujuk pada Quran dan sunnah, maka kata para alim ulama, inilah dalil bahawa kita itu wajib ikut kepada ulama, kerana yang mempunyai kepakaran untuk mengembalikan sesuatu isu tu, yang ini isunya kembali pada ayat mana, yang ini isu ni, contohlah ya, isu sekarang ni isu memboikot barangan-barangan tertentu, jenama-jenama tertentu. Jadi berlaku perbincangan, patutkah kita ni memboikot, ataukah memboikot ini sebenarnya memberi mudarat kepada orang-orang Islam sebenarnya dan sebagainya. Itu pelbagai pandangan. Maka kita rujukkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran yang mana cerita tentang boikot? Sunnah yang mana yang akan ada kaitan dengan isu boikot misalnya? Jadi yang ada kepakaran, kebolehan untuk mengatakan ini ayatnya yang ada kaitan dengan isu ini hadisnya yang ada kaitan dengan isu ini cara memahami hadis, kenapa dikatakan berkaitan, itu adalah ulama. Jadi ayat yang Allah perintahkan supaya kita itu mengembalikan perkara yang kita ada perbezaan itu kepada Allah dan Rasul, sebenarnya adalah dalil bahawa kita itu wajib mengikut kepada apa yang difahami oleh para alim ulama, kerana mereka yang ada kepakaran untuk mengembalikan sesuatu isu kepada Al-Quran dan Sunnah. Baik. Jadi saya just bagi peringatan umum saja. InsyaAllah saya buat masa ini saya akan ignore saja apa-apa komen yang datang. Kita akan fokus kepada menerangkan isi kitab. Saya bagi peringatan ini supaya yang datang tu masanya itu menjadi berharga, tidak terbuang secara sia-sia. Baik. Jadi sesungguhnya Al-Asy'ariyah itu yang mengikut manhaj Imam Abu Hasan Asy'ari itu mempunyai pengikut yang paling ramai di dalam umat ini dari dahulu sehinggalah sekarang. Kelompok Islam selainnya cumalah serpihan kecil yang pelik, maknanya syuzuz. Wa man syadza finnar, kata Nabi SAW. Barang siapa yang pelik, ganjil daripada jemaah umat Islam, maka dia nanti akan terpencil di dalam neraka tersendiri lagi sedikit. Di antara golongan yang terpesong lagi sesat pada zaman dahulu ialah Al-Khawarij, Al-Qadariyah, Al-Mujassimah, Al-Musyabbihah. Sekarang terdapat golongan yang dikenali sebagai Al-Wahabiyah dan yang bercabang darinya. Jadi di zaman kita ni antara golongan yang minoriti, yang syuzuz, yang ganjil daripada pegangan para ulama ahli sunnah wal jamaah, dikenali sebagai golongan Wahabi. Jadi keadaan Asy'ariyah yang menjadi panutan sekian ramai umat manusia pada sepanjang zaman, dan keadaan tersebut merupakan satu perkara yang disepakati oleh jumhurul muslimin. Bahkan saya dah sebutkan tadi dalam tulisan-tulisan kajian-kajian tokoh Wahabi juga, walaupun mereka tak bersetuju dengan Asy'ariyah, mereka terpaksa mengaku fakta dan data bahawa manhaj Asy'ariyah inilah dipertahankan oleh majoriti para ulama yang menjadi ikutan umat Islam dalam bab ilmu. Majoritinya adalah berakidah, bermanhaj dengan manhaj Asy'ariyah. Jadi tiada orang yang mampu mengingkari fakta ini melainkan orang yang jahil. Orang jahil tak boleh buat kira lah. Dia bukan tahu apa, dia hanya bercakap mengikut hawa nafsu dia, mengikut kecenderungan dia. Itu kita ketepikanlah. Tapi kalau orang yang ada ilmu, hatta kalau dia sokong Wahabi sekalipun, dia akan terpaksa menerima bahawa Asy'ariyah Maturidiyah ini adalah menjadi pegangan
majoriti umat Islam, menjadi pegangan majoriti para alim ulama. Hal ini disaksikan berdasarkan bukti sejarah yang jelas di dalam kitab-kitab sejarah dan panji-panji akidah yang dikibarkan oleh ummah Muhammadiyah, oleh umat Nabi Muhammad SAW juga berdasarkan realiti yang dapat disaksikan. Di dalam kitab At-Tarikhul Islami terdapat sejumlah besar kata-kata ulama berkenaan akidah yang menjadi panutan majoriti umat Islam adalah akidah Asy'ariyah. Di antaranya perkataan Al-Imam Abdul Qahir Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala yang wafat meninggal dunia pada tahun 429 Hijriyah, beliau mengatakan, adapun golongan yang ke-73, maknanya kan dalam Islam bagi tahu, sataftariqu ummati ila 73 firqah. Dia datang tak habis-habis zikir Wahabi. Memang tak habis, insya-Allah sampai kiamat kita zikir Wahabi ya. Zikir Wahabi ni dapat pahala. Zikir Wahabi ni dapat pahala ya. Kerana mencegah daripada kemungkaran itu adalah kewajipan. Buat benda wajib dapat pahala, tinggal benda wajib berdosa. Tapi bukanlah fardu ain ya. Hanya kan menceritakan kebatilan golongan ahli bid'ah ni adalah fardu kifayah. Kerana ada orang dalam masyarakat yang menerangkan. Kalau semua orang pakat bisu kerana tak mahu dikatakan asyik zikir Wahabi, maka semua pakat berdosa lah. Tapi insya-Allah dalam masyarakat kita ada orang terangkan kebatilan Syiah, ada orang terangkan kebatilan fahaman liberal, ada orang terangkan kebatilan fahaman Wahabi. Kemungkinan besar yang kata tak habis-habis zikir Wahabi itu dia Wahabi lah. Kemungkinan besar lah. Sebab kalau kita terangkan kebatilan Syiah, dia tak datang pula. Dia tak boleh datang, tak habis-habis cerita bahasa Syiah. Ya? Selagi mana ada fahaman Syiah, selagi mana orang yang menganut fahaman Syiah, selagi itu kita perlu menerangkan kebatilan Syiah. Selagi mana ada yang terpengaruh dengan liberalism, yang terpengaruh dengan fahaman-fahaman pluralism, kena sentiasa ada orang yang menerangkan kebatilan-kebatilan pluralism dan juga liberalism ini. Jadi orang ini kemungkinan besarlah saya percaya dia sebenarnya Wahabi. Tapi dia tak boleh hujah secara ilmiah, dia datang cakap orang ni tak habis-habis. Tak habis memang. Sampai kiamat pun selagi mana ada ajaran sesat, selagi itu akan ada itu dalam hadis Nabi SAW. Nabi memberitahu akan ada taifah ya. Ada satu kumpulan daripada umat baginda zahirina alal haq. Mereka itu sentiasa jelas dalam berpegang dengan kebenaran. Jadi tak kisah apa yang dikata oleh orang, mereka meneruskan tugas menyampaikan kebenaran ini. Jadi kita ignore sajalah ya orang-orang Wahabi yang datang troll, tapi kita doakanlah moga-moga mana tahu dia dengar-dengar tu terbuka pintu hidayah kepada dia, kerana masih lagi mereka ini saudara-saudara seagama kita ya. Jangan kita membenci ya kepada batang tubuh mereka, walaupun mungkin kita rasa apa dia ni datang-datang komen-komen yang merapu, tapi tak apa, kita masih doakan moga-moga satu masa sebagai saudara seagama kita pintu hidayah dibukakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita kembali kepada perbincangan kita. Kemudian beliau berkata, yang masuk ke dalam golongan ini, yakni golongan ahli sunnah wal jamaah al-firqatun najiyah, bila berpecah kepada 73 yang membimbangkan, Nabi SAW memberitahu kulluhum finnar, semua yang berpecah itu masuk neraka. Muncullah Nabi SAW memberitahu illa wahidah, kecuali satu. Jadi menjadi satu tumpuan keprihatinan umat, bahkan di zaman sahabat mereka begitu prihatin ya, ingin tahu yang satu itu siapa. Maka dalam riwayat Nabi SAW memberitahu ma ana alaihi wa ashabi, yang satu yang selamat itu yang berpegang dengan seumpama pegangan saya dan pegangan para sahabat ya. Jadi di situlah elemen sunnahnya di situ ya. Nak selamat kena ikut sunnah Nabi SAW, sunnah Nabi dalam akidah, sunnah Nabi dalam syariat, sunnah Nabi dalam kemuliaan, kebersihan hati atau kita sebut sebagai tasawuf ataupun ihsan. Jadi ada juga dalam riwayat yang lain, bila para sahabat bertanya tentang al-firqatun najiyah, satu pecahan yang selamat daripada masuk api neraka itu, Nabi SAW menjawab al-jamaah. Jadi itulah yang kita katakan ahlus sunnah wal jamaah. Dan pertama kali dalam catatan disebut oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, iaitu
menerangkan tafsir yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh, hari yang menjadi putih bercahaya wajah-wajah dan menjadi hitam legam sebahagian daripada wajah-wajah sahabat Nabi, sepupu Nabi, menjadi pakar rujuk dalam bab tafsir. Beliau menyebutkan bahawa yang dikatakan tabyaddu wujuh, yang menjadi putih berseri muka mereka itu adalah wujuhu ahli sunnati wal jamaah, wajah ahli sunnah wal jamaah. Bahkan di dunia pun kita dapat lihat, biasanya yang terpengaruh dengan fahaman Wahabi ini, wajah mereka seperti tidak ada seri, tidak ada cahaya. Ini yang kita alami sendiri di dunia. Di akhirat nanti na'udzubillah ya. Sebab itu disebutkan yang menjadi hitam muka mereka itu adalah ahlul bid'ah. Jadi Wahabi ingat ahlul bid'ah tu yang doa ramai-ramai lepas sembahyang, yang berzikir lepas sembahyang, itu adalah ahlul bid'ah. Bukan ya, ahlul bid'ah itu adalah seperti mereka. Kerana mereka mereka akidah yang bukan hanya akidah Nabi SAW. Mereka mereka kaedah yang bukan kaedah Nabi SAW. Mereka mengharamkan apa yang Nabi tak buat, itu bukan cara Nabi. Tapi mereka tidak sedar ya. Moga-moga satu masa mereka akan sedar, insya-Allah. Ada, alhamdulillah ya, ada yang datang kepada saya bagi tahu dia berubah setelah terpengaruh dengan fahaman Wahabi. Ada yang 5 tahun, ada yang berapa tahun. Tapi sebab berubah tu berbeza-beza antara satu orang dan satu orang tu. Yang penting insya-Allah kalau ada keikhlasan nak dapat ridha Allah, Allah akan bukakan jalan untuk nampak kebenaran. Yang masuk ke dalam golongan Asy'ariyah ini ialah jumhur umat dan bahagian yang besar dari dalam kalangan ulama pengikut Imam Malik, pengikut Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan juga Al-Auza'i, dan pengikut mazhab Az-Zahir. Jadi pengikut Asy'ariyah ini adalah ulama-ulama yang ikut pada imam-imam ini. Jadi sebenarnya dari segi akidah tidak ada beza. Cuma kenapakah Imam Syafi'i tidak Asy'ariyah? Kenapakah Imam Malik tidak Asy'ariyah kalau akidah mereka sama? Jawabnya adalah Asy'ariyah ni kan yang mengikut manhaj Imam Abu Hasan Asy'ari. Mereka ni kan lebih dahulu daripada Imam Abu Hasan Asy'ari. Tidak Asy'ariyah mereka itu bukan kerana akidah mereka berbeza. Tidak Asy'ariyah mereka itu kerana mereka memang dahulu daripada Imam Abu Hasan Asy'ari. Maka tidak mungkinlah mereka itu Asy'ariyah dengan arti kata ikut kepada Imam Abu Hasan Asy'ari ya. Sebagaimana saya pernah terangkan, tidak mungkinlah Al-Imam Ibn Taymiyah itu Wahabi. Kerana walaupun idea-idea fatwa-fatwa beliau itu menjadi panutan pegangan golongan Wahabi, tapi Wahabi ini kan merujuk kepada orang yang mengikut kepada manhaj Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Sedangkan Imam Ibn Taymiyah, beliau hidup dan meninggal dunia lebih kurang 400 tahun sebelum daripada kebangkitan Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi Imam Ibn Taymiyah, walaupun banyak pegangan beliau sama seperti pegangan Wahabi, beliau bukan Wahabi. Demikian kalau kita boleh faham konsep itu. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullah alaihim ajma'in, imam-imam 4 mazhab ini, mereka bukan Asy'ariyah kerana mereka dahulu, tapi bukan kerana akidah mereka berbeza. Akidah imam 4 mazhab sama, iaitu akidah tanzih. Akidah mensucikan Allah daripada sebarang kekurangan. Akidah mensucikan Allah daripada menyerupai makhluk. Berbeza dengan Wahabi. Wahabi adalah akidah tashbih, akidah yang memahami dalil-dalil Quran dan hadis dengan cara yang membayangkan Allah itu seperti makhluk. Jadi itu bahaya. Kenapa kita tidak berakidah Wahabi ya? Kerana akidah Wahabi itu bukan akidah yang dipegang oleh Rasulullah SAW, bukan akidah yang dipegang oleh para sahabat, dan bukan juga akidah yang dipegang oleh imam-imam 4 mazhab. Beliau, yakni Al-Imam Abdul Qahir Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala berkata, kami tidak mendapati pada hari ini berarti pada zaman beliau, iaitu pada kurun ke-5 Hijriah, kelompok umat yang menyerupai sahabat Nabi SAW. Maknanya dari segi pegangan mereka, dari segi amalan mereka, dari segi akhlak mereka yang menyerupai kepada apa yang dipegang dan diamalkan, dan juga akhlak pada sahabat, melainkan ahli sunnati wa jamaah yang mana di dalamnya terdapat fuqaha umat ini, mana ahli-ahli fiqh itu akidahnya adalah ahli sunnah wa jamaah, iaitulah imam mazhab yang 4 dan juga mutakallimin as-sifatiyah al-asy'ariyah. Jadi mereka ini sama akidah tapi berbeza peranan. Fuqaha mereka berperanan dalam bab hukum hakam, sementara Asy'ariyah mereka itu berperanan dalam bab akidah.
Dan ada ulama-ulama yang mereka Syafi'i misalnya, mana mereka ahli fiqh dalam mazhab Syafi'i, dalam masa sama mereka Asy'ari, iaitu mereka dari segi akidahnya manhaj Asy'ari. Jadi dia juga ahli fiqh, mahir hukum hakam, dia juga ahli akidah, mahir bab tauhid. Yang kedua, perkataan Al-Imamul Hafiz Al-Mu'arrikh, dengar ya, orang-orang yang nak cari kebenaran ya, kalau yang just datang seronok troll itu tak apalah ya, mungkin belum sangat mumayyiz lagi ya, tak boleh beza antara baik dan buruk. Tapi yang sudah mumayyiz, yang sudah akil, yang sudah berakal, cuma ambil data-data dan fakta ini supaya kita itu terpelihara daripada terpengaruh dengan ajaran yang bercanggah dengan pegangan Ahlussunnah wal Jamaah. Al-Imamul Hafiz Al-Mu'arrikh Al-Kabir, iaitu Al-Hafiz Ibn Asakir Ad-Dimashqi rahimahullah ta'ala, yang wafat meninggal dunia pada tahun 571 Hijriah berkata, ini terjemahan ya, aku berkata, aku mengetahui bahawasanya mereka yang bermazhab Maliki itu kesemuanya adalah Al-Asy'ariyah. Tidak terkecuali seorang pun. Jadi ini keistimewaan ulama-ulama mazhab Maliki dalam bab akidah, 100% mereka adalah Asy'ariyah. Kenapa kita kata keistimewaan? Kerana mazhab lain, hatta dalam mazhab Syafi'i, majoriti ulama-ulama mazhab Syafi'i akidahnya adalah Asy'ariyah, tapi bukan 100%. Berarti ada juga yang fiqhnya adalah bermazhab Syafi'i, tapi akidahnya mungkin terpengaruh dengan musyabbihah, tashbih. Mungkin akidahnya terpengaruh dengan Mu'tazilah ya. Tapi kalau Malikiyah 100%, ulama-ulama Malikiyah itu akidahnya adalah Asy'ariyah Ahlussunnah wal Jamaah. Ulama-ulama mazhab Syafi'i majoriti hampir semua Asy'ariyah Maturidiyah. Hanafi juga begitu, cuma majoriti Hanafi kita boleh katakan 2/3 adalah Maturidiyah, masih lagi Ahlussunnah wal Jamaah, dan 1/3 Asy'ariyah. Tapi kedua-duanya kombinasinya adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Sementara mazhab Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala pecah ya. Sebahagian Asy'ariyah, sebahagian terpengaruh dengan musyabbihah ya, disebut sebagai Hanabilah Hasyawiyah, Hanabilah yang terpinggir, yang terketepi ya, berbeza dengan Fudalaul Hanabilah, tokoh-tokoh terkemuka di kalangan mazhab Hambali, mereka itu adalah Asy'ariyah. Dan ada juga sebahagian yang Athariyah yang tidak musyabbihah. Dalam masa yang sama tidak juga terlampau mendalam membincangkan tentang ayat-ayat sifat. Sebaliknya mengambil pendekatan tafwid ya, pendekatan yang dipegang oleh majoriti salaf, iaitu menyerahkan tentang ayat-ayat sifat ini, maknanya itu diserahkan kepada Allah Ta'ala, tidak mentashbihkan Allah, dan tidak juga pergi kepada perbincangan yang mendalam seperti yang dibuat oleh golongan Asy'ariyah ya. Baik. Jadi yang itu masih lagi Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak ada masalah dengan tafwid, itu masih metod Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi beliau menyebutkan, aku mengetahui bahasanya mereka yang bermazhab Maliki dari segi fiqh maknanya itu kesemuanya adalah Asy'ariyah tanpa terkecuali seorang pun. Sementara kebanyakan mereka yang bermazhab Syafi'i adalah Asy'ariyah, kecuali sebahagian kecil ya, daripada yang fiqhnya Syafi'i tapi terpalit dengan tajsim akidahnya, ataupun terpengaruh dengan Mu'tazilah akidahnya, itu adalah, tapi minoriti ya, segelintir, satu bilangan yang sangat kecil. Mereka yang bermazhab Hanafi pun begitu juga, kebanyakannya adalah berakidah Asy'ariyah. Mereka tidak terkeluar daripada pegangan tersebut, kecuali sedikit, mungkin ada 1-2 Hanafi yang Mu'tazilah, bahkan ada juga fiqhnya Hanafi. Tapi akidahnya terpengaruh dengan tajsim, berakidah dengan akidah Allah itu berjisim ya, ataupun tashbih, berakidah seperti Allah itu ada persamaan dengan makhluk. Na'udzubillah min zalik. Tapi majoriti ya, mazhab Syafi'i dan Hanafi adalah berakidah Asy'ariyah, ataupun paling tidak kalau Hanafi itu ramainya adalah Maturidiyah ya, masih lagi asasnya itu sama ya, pegangannya. Kebanyakan ulama terdahulu yang bermazhab Hambali adalah Asy'ariyah. Golongan tajsim dalam Hanabilah ini lebih ramai berbanding pengikut mazhab lain. Ini
ujian ya yang ditimpakan kepada mazhab Hambali. Kalau Maliki 100% Asy'ariyah, Ahli Sunnah wal Jamaah. Syafi'i boleh katakan kesemua adalah beberapa orang yang terpengaruh dengan Tashbih, yang terpengaruh dengan Mu'tazilah. Hanafi juga hampir semua Asy'ariyah Maturidiyah adalah beberapa orang yang terpengaruh dengan Tashbih, terpengaruh dengan Mu'tazilah. Tapi kalau Hanabilah, nisbiyan, secara nisbahnya, agak ramai tokoh-tokoh mereka terpengaruh dengan akidah tajsim, terpengaruh dengan akidah tashbih. Sebab itulah disebutkan bahawa rajulan solihan, dua orang lelaki yang soleh, yang baik, bulia bi ashabis su, diuji mereka ataupun dicemarkan nama baik mereka itu oleh murid-murid yang buruk. Dua orang tokoh ni Ahli Sunnah wal Jamaah, bagus, orang yang soleh, orang yang baik, tapi pengikut mereka terlibat dengan bid'ah, iaitu yang pertama Al-Imam Ja'far As-Sadiq, dirosakkan nama baik beliau oleh golongan Syiah yang membawa hadis-hadis palsu untuk menyokong pendirian politik mereka. Dan yang kedua adalah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, ulama Ahli Sunnah wal Jamaah yang hebat, murid Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, tapi dirosakkan nama baik beliau oleh golongan musyabbihah yang fiqh mereka menisbahkan diri mereka kepada Hanabilah, mazhab Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, tapi akidah mereka sudah terpengaruh dengan akidah tashbih dan juga tajsim, na'udzubillah min zalik. Jadi kita lihat pula perkataan yang ketiga, perkataan Imam Al-Alamah Tajuddin As-Subki rahimahullah ta'ala, yang wafat meninggal dunia pada tahun 721 Hijriah. Ambil catatan bagi orang yang nak faham kebenaran. Kata Imam Tajuddin As-Subki rahimahullah ta'ala, mereka yang bermazhab Hanafi dan juga Syafi'i dan juga Maliki dan ulama-ulama yang berkelebihan dalam mazhab Hambali, segala puji bagi Allah walhamdulillah, berada dalam satu pegangan yang sama. Jadi dari segi ulama empat mazhab, akidah mereka Ahli Sunnah wal Jamaah, majoriti lah ya. Walaupun kita dah sebut tadi ada segelintir kecil daripada ulama Hanafi dan juga Syafi'i yang terkeluar daripada akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, dan ada secara relatifnya agak ramai yang mazhab Hambali yang terpengaruh dengan akidah tajsim, tetapi secara majoritinya mereka adalah berpegang dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. Mereka menjalani kehidupan beragama kepada Allah dengan cara Syekhus Sunnah. Syekhus Sunnah digelar beliau. Sekarang ni mereka berbangga mereka tu ustaz-ustaz sunnah lah kononnya ya. Kampung sunnah lah. Semualah benda dia nak claim sunnah. Tapi yang ulama-ulama dahulu angkat sebagai Syekhus Sunnah, Tok Syekh yang mempertahankan sunnah Nabi SAW, adalah Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Tiadalah didapati yang lain melainkan seperihan kecil dalam kalangan Hanafi, adalah segelintir, dan seperihan kecil dalam mazhab Syafi'i yang mereka itu terjebak dengan akidah Mu'tazilah, dan juga seperihan kecil di kalangan Hambali yang mengikuti ahli tajsim. Seperihan kecil ni maknanya berbanding dengan yang majoriti, tapi berbanding dengan mazhab lain, mazhab Hambali itu agak ramai yang terpengaruh dengan akidah tajsim. Allah SWT telah menyelamatkan pengikut mazhab Maliki daripada keadaan ini, hingga kami tidak pernah melihat orang yang bermazhab Maliki melainkan mestilah dia seorang yang berakidah Asy'ariyah. Itu istimewa mazhab Maliki dalam bab ini. Kalau mazhab Syafi'i ada segelintir, Hanafi ada segelintir, mazhab Maliki tidak ada yang fiqhnya Maliki, melainkan akidahnya adalah akidah Asy'ariyah, Ahli Sunnah wal Jamaah. Kemudian bukti yang menunjukkan kepada Asy'ariyah itu merupakan pegangan akidah kebanyakan daripada umat ini adalah panji-panji yang dikibarkan berdasar mazhab yang empat. Apabila diperhatikan, maka kita akan mendapati bahawa umat Muhammad SAW itu mestilah sama ada bermazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i ataupun Hambali. Hal ini diamalkan oleh hampir 90% muslimin di seluruh muka bumi, sehingga hampir-hampir tidak didapati muslim yang sunni di alam ini, melainkan dia mestilah bermazhab dengan salah satu daripada mazhab-mazhab yang empat ini. Zaman kita ni ada pula orang mengaku kononnya dia tak bermazhab. Ya. Kalau dia tak bermazhab, maknanya dia ikut mazhab dia sendirilah. Dia kata, oh, kita ni terbuka, mana ikut Quran hadis tu kita pegang. Itu
hang yang nilai ikut Quran hadis ke tak? Mana mazhab hang sendirilah. Hadut terasa hang sama hebat dengan imam-imam mazhab, nak buat lagu mana? Walaupun realiti tidak sedemikian. Jadi nak tak nak, secara realiti sebenarnya, kalau orang tu ada akal yang sihat, dia akan mengikut kepada salah satu daripada 4 mazhab ini. Habis tak boleh ikut 4-4. Tak akan berlaku sebenarnya. Kerana kalau ditakdirkan seorang itu alim 4 mazhab sekalipun, tapi bila dia nak beramal, tentu dia kena pilih salah satu daripada pendapat-pendapat yang berbeza itu. Kecuali mungkin dia mengambil sikap untuk meraihkan ke semua mazhab. Misalnya lah, dalam bab yang baru ni, tentang ijab qabul, boleh tak kita, sah tak kita itu qabul tu dengan hanya sebut saya terima, tak sebut nikahnya. Jadi mazhab jumhur mengatakan, ya, kalau sebut nikahnya memang confirm lah sah. Tapi kalau tak sebut nikahnya pun masih sah. Tapi pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i mengatakan, kalau tidak sebut nikahnya tidak sah. Jadi katalah dia bermazhab Maliki, atau dia bermazhab Hanafi, atau dia bermazhab Hambali, tak salah untuk dia itu meraihkan supaya nikahnya itu pasti diterima oleh semua mazhab, maka dia menyebut nikahnya. Boleh. Tapi sebenarnya dia dalam kehidupan dia hanya mampu mengikut kepada salah satu daripada 4 mazhab tadi. Ataupun mengikut kepada mazhab yang muftinya berfatwa macam mana. Dia tak akan mampu mengikut semua mazhab. Meraihkan supaya keluar daripada khilaf, itu mungkin dia mampu. Baik. Selain itu, telah pun maklum kepada kita semua bahawa pengikut-pengikut mazhab ini kebiasaannya berakidah dengan Asy'ariyah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Kibar, seperti Imam Abdul Qadir Al-Baghdadi, Al-Imam Ibn Asakir, Imam Tajuddin As-Subki, dan selain mereka dalam kalangan ulama besar muslimin. Fakta yang disaksikan sepanjang zaman, bermula seawal kurun keempat Hijriyah, sehingga sekarang merupakan sebaik-baik dalil dan bukti di atas pernyataan yang kami katakan tadi. Jadi, kasihanlah kepada kawan-kawan yang terpengaruh dengan fahaman Wahabi, Syiah dan sebagainya ni. Mereka buta kepada sejarah, mereka buta kepada fakta dan data, sehingga mereka hanyut di dalam khayalan dan juga fantasi mereka sendiri. Sedangkan fakta dan data menunjukkan bahawa jumhur, majoriti para ulama muslimin, sama ada di ahli tafsir, hufaz, menghafal hadis, muhaddisin, fuqaha, mutakallimin, ahli usul, ahli sufi, ahli bahasa, dan kebanyakan umat Islam sebenarnya merupakan pengikut mazhab yang 4, yang mana akidah mereka berdasarkan jalan yang ditunjukkan oleh Syekhul Islam Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Perumpamaan keadaan ini dengan pernyataan kami tersebut bagaikan matahari di tengah langit pada waktu tengah hari musim panas terik. Sudah terang lagi kan bersuluh. Maknanya jelas sangat sebenarnya. It just matter whether you want to open your eyes or whether you want to turn blind eyes. Itu je. Adapun fakta dan data tu tak boleh dinafikan lagi. Dah terang sangat. Contohnya lah, tengah-tengah hari pukul 12, awan tak ada, apa tak ada. Adakah orang nak kata, bawa dalil sekarang ni siang? Loh, nak bawa dalil siang apa dah? Matahari terpacak. Tak ada awan, tak ada apa, nampak terang benderang, kamu masih nak minta dalil. Ibarat macam itulah. Minta dalil kalau Asy'ariyah ni adalah ahli sunnah wal jamaah, itu ibarat orang yang minta dalil adakah hari siang sedangkan matahari terang benderang di atas kepala dia. Jadi tidak akan menolak hal ini melainkan mereka yang pekak dan buta. Kesian pula, pekak. Tidak ada orang yang akan berdebat mempersoalkannya melainkan orang yang jahil, yang ta'assub dan tidak ada yang akan mengingkarinya melainkan orang yang pembuat bid'ah, lagi degil. Jadi Wahabi ini sebenarnya termasuk ahlul bid'ah, sama seperti Syiah juga. So just the other side of the same coin lah. Kalau yang lebih kasar lagi, dia katakan ibarat najis unta tu, belah satu sini Syiah, belah satu lagi Wahabi. Tapi sama-sama najis, yakni kotor cara akidah mereka itu. Sebaliknya, terdapat sebilangan syekh yang berfikiran Wahabi. Tengok ni. Kawan-kawan yang Wahabi yang join live kita ni. Cuba tengok ni. Ni, tokoh Wahabi sendiri mengiktiraf hal tersebut dalam kitab-kitab mereka. Tadi kita katalah pujian daripada ulama ahli sunnah wal jamaah sendiri terhadap Asy'ariyah. Tapi the fact that Asy'ariyah adalah majoriti umat Islam, itu terpaksa diakui. Misalnya Syekh Abdullah bin Ghuraiman. Ini tokoh tegar Wahabi di Arab Saudi. Ketika mana beliau berkata dalam kitabnya Syarah Kitab Tauhid,
kebanyakan ulama Islam pada hari ini dari kalangan para pengikut mazhab yang empat itu dinisbahkan pada Asy'ariyah. Dia terpaksa mengaku bahawa majoriti para ulama adalah Asy'ariyah. Yang kedua, Syekh Rabi' Hadi Al-Madkhali. Kerana selalu kadang-kadang kita dengar Wahabi Madkhali. Wahabi pun banyak aliran juga. Ada aliran yang keras ni dikenali sebagai Wahabi Madkhali. Mereka kata Wahabi tak wujud di Malaysia. Cuba tanya Dr. Mazhar pernah sebut. Dia kata bahaya Wahabi Madkhali ni. Macam mereka ni suka menipu atau something lah. Cuba tanya Dr. Mazhar. Kenapa pula tak ada Wahabi di Malaysia? Dia ada sebut tentang Wahabi Madkhali. Jadi kadang-kadang orang lupa apa yang dia pernah sembang dulu. Dan ni kata tak ada Wahabi di Malaysia. Kalau tak ada tu buat apa duk diskusi ahli sunnah wal jamaah ke tidak? Yang kabut nak kata hak ni bukan Wahabi, hak ni bukan. Maknanya benda tu ada. Sehingga kan orang tu malu nak mengaku. Jadi Syekh Rabi' Hadi Al-Madkhali, beliau telah berkata dalam muqaddimah tahqiqnya untuk kitab Al-Hujjah fi Bayan Mahajjah lil Asbahani, akidah salaf itu menjadi akidah yang asing dan boleh dihitung pengikutnya di alam Islam dengan hitungan jari sahaja. Mana yang diperasan kononnya dia itu akidah salaf tu tak ramai pengikut. Senang cerita akidah Wahabi lah. Akidah Wahabi itu minoriti. Tokoh Wahabi sendiri mengaku. Dia kata kalau nak banding dengan yang lain, adanya Asy'ariyah, jadi boleh bilang dengan jari je yang ikut akidah kita ni. Dia katalah akidah salaf. Mana ada akidah salaf macam dia? Kan kita dah tanya. Antara akidah Wahabi itu mensyirikkan istighosah. Kalau siapa yang tonton debat di Perlis tentang isu Wahabi, kan masih ingat kan kita tanya pada Ustaz Salman Ali yang kata Wahabi Ahli Sunnah Jamaah. Dan kononnya Wahabi ni ikut akidah salaf. Namakan ulama salaf mana yang mensyirikkan istighosah. Sampai sudah dia gagal. Bahkan dia memberi kenyataan yang tidak tepat. Kata dia Al-Imam Ibn Aqil adalah ulama salaf yang mengharamkan istighosah. Jadi pengikut-pengikut tak faham. Mereka tengok hebat, boleh jawab. Padahal itu paling tidak silap fakta. Atau lebih parah kalau dia berdusta. Kerana yang pertama, faktanya adalah Al-Imam Ibn Aqil bukan salaf. Al-Imam Ibn Aqil itu termasuk ulama khalaf. Dan fakta yang kedua adalah Al-Imam Ibn Aqil termasuk ulama yang membenarkan istighosah. Yang mengajar istighosah. Jadi dua kesilapan fakta atau dua pendustaan di situ. Pertama, salah fakta atau berdusta, kononnya Al-Imam Ibn Aqil itu adalah ulama salaf. Dan yang kedua, salah fakta atau berdusta, kononnya Al-Imam Ibn Aqil itu mengharamkan istighosah. Hati-hati ya. Kalau debat semata-mata nak nampak menang, ya, silakan. Nampak macam boleh jawab. Tapi kalau debat untuk memahami kebenaran, menzahirkan kebenaran, hati-hati. Itu adalah satu bentuk penyelewengan fakta ataupun pendustaan. Tidak ada ulama salaf yang mensyirikkan istighosah. So Wahabi ambil akidah dari mana? Akidah Wahabi yang mensyirikkan istighosah tu ambil dari mana? Konon-konon akidah salaf? Tidak ada. Jadi dia mengaku kononnya dia akidah salaf dan dia mengaku bahawa akidah itu dah jadi asing. Pengikutnya boleh dibilang dengan jari saja. Mana minoriti? Waman syazza ilan nar. Barang siapa yang ganjil daripada jamaah umat Islam, kan Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan alaikum bil jamaah. Wajib kamu bersama dengan jamaah, yakni jamaah umat Islam. Waman syazza ilan nar. Fa inna yadullahi ma'al jamaah. Pertolongan Allah bersama dengan jamaah. Waman syazza, siapa yang ganjil, maknanya minoriti, dia akan ganjil dalam neraka. Ini dia ingat dia ghuraba, fatuba lil ghuraba, itu lain. Itu bukan cerita tentang kita tidak perlu ikut jamaah umat Islam. Itu nak ceritanya kita umat Islam ni satu masa akan kembali sedikit. Kalau tidak sedikit dari segi bilangan pun sedikit dari segi kekuatan. Syekh Khalid Al-Ghamidi, beliau telah memberitahu sebab mengapa beliau mengarang kitabnya iaitu Naqdu Aqaid Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Yang pertama adalah tersebarnya mazhab ini. Dia terpaksa mengaku. Dia tulis buku ni kenapa dia kata? Sebab mazhab Asy'ariyah tersebar dia kata. Sehingga meluas kepada kebanyakan negara orang Islam. Sehingga hampir-hampir tidak didapati mereka yang bermazhab Hanafi. Mereka akidah mesti Maturidi. Atau misalnya itu kalau dia itu fiqhnya Syafi'i atau Maliki, pastilah akidah dia Asy'ariyah. Jadi dia pun mengaku. Itu realiti. Tapi masih buta mata hatinya untuk melihat bahawa ini adalah salah satu tanda kebenaran.
Dan jika dilihat mazhab ahli sunnah dan salaf itu hanya dapati kebanyakannya di kalangan mereka yang bermazhab Hambali. Dia mengatakan kononnya akidah Wahabi itulah ahli sunnah. Kononnya akidah Wahabi itulah akidah salaf. Jadi dia kata hanya mazhab Hambali saja. Tidak juga. Mazhab Hambali yang sebenar mereka ahli sunnah wal jamaah. Yang menyamar jadi Hambali ataupun yang masih terpengaruh dengan Syawiyah Hanabilah itu saja yang Wahabi. Kerana dianggap asing dan sedikit pengikutnya, tidak ada daya dan upaya mereka dengan saya. Jadi dia sendiri mengaku bahawa Asy'ariyah itu adalah majoriti umat Islam. Mungkin poin kita yang terakhir pada malam ini, iaitu poin yang keempat. Tokoh Wahabi sendiri mengaku bahawa Asy'ariyah itu adalah majoriti dan Wahabi adalah minoriti. Dr. Safar Al-Hawali semasa beliau menceritakan berkenaan ketua Al-Asy'ariyah dalam kitabnya At-Ta'liqat Al-Mufidah ala Risalat Manhaj Al-Asy'ariyah fil Aqidah. Hendaklah diketahui bahawa sanggahan ini bukanlah ditujukan kepada As-Sabuni dan selainnya secara individu. Masalah yang dilihat sebenarnya lebih besar dan lebih bahaya berbanding perkara tersebut. Sesungguhnya ianya adalah masalah mazhab ahli bid'ah. Dia kata ahli bid'ah tu Asy'ariyah lah. Yang kewujudannya memberikan impak yang besar di dalam minda orang Islam. Apabila dilihat perkara tersebut, banyak disebarkan melalui kitab-kitab tafsir. Dia pun terasa mengaku bahawa yang ahli tafsir, akidahnya Asy'ariyah. Syarah hadis, ulama-ulama hadis, Asy'ariyah. Kitab bahasa, pakar bahasa Asy'ariyah. Balaghah dan usul Asy'ariyah. Lebih-lebih lagi terdapat dalam kitab akidah dan falsafah. Perkara ini juga didapati meluas sehingga terbinanya universiti yang besar dan ma'had-ma'had yang tumbuh di negara-negara Islam yang besar dari Filipina hingga ke Senegal, semuanya adalah Asy'ariyah. Dia terasa mengaku. Adapun Wahabi, maka mereka adalah satu jemaah yang kecil sebenarnya. Cuma dia besar dalam suara dia lah. Dia itu macam dia ramai. The vocal minority. Sedangkan sebahagian besar adalah the silent majority. Jadi nampak mereka hingak lah. Biasa mereka bising. Tong kalau kosong biasa dia bising lah. Dia bunyi dia kuat. Kalau dia ada isi, kita ketuk pun tak bunyi kuat. Tapi hakikat mereka tak ramai. Satu jemaah yang kecil yang terasing. Muncul dari bumi Najat, iaitu Riyadh sekarang ini. Mereka adalah satu kaum yang keluar dari pegangan jumhur ummah. Iaitu dalam berfiqah pun dia ada juga Wahabi yang mesti terikat dengan mazhab, tapi ramai juga yang perasan dia tu tak terikat. Konon-kononnya dia itu hanya pegang Quran dan Sunnah. Dan dia tidak sedar untuk dia pergi direct pada Quran dan Sunnah itu, dia kena memenuhi syarat-syarat mujtahid terlebih dahulu. Kalau tidak, ijtihadnya terbatal kerana syaratnya tidak dipenuhi. Dalam beberapa masalah, antaranya ialah masalah yang berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Mengkafirkan orang yang bersisih pendapat dengan mereka dengan melampau. Tengok akhlak Wahabi yang datang komen-komen tu kita dah nampak. Walaupun itu bukanlah gambaran tokoh-tokoh Wahabi, tidaklah. Tapi kesan ajaran Wahabi kepada akhlak orang yang terpengaruh tu buruk. Buruk. Jadi saya nasihatkan, yang mana ahli sunnah jamaah jangan terikut-ikut. Jangan terikut-ikut dengan akhlak mereka. Kita jaga akhlak kita, akhlak ahli sunnah jamaah, itu akhlak yang diajar oleh Nabi SAW. Tapi Wahabi, oleh kerana dia ni ada ciri-ciri khawarij, dia sewenang-wenangnya mengkafirkan. Saya sendiri kerana menerangkan hukum istighosah dengan Nabi, ada Wahabi yang menggunakan nama Abu Khuzaimah. Dia letak print screen penerangan saya tu. Dia kata, sudah jelas orang ini, dia rujuk pada saya lah, Ustaz Engku. Jelas orang ini dia kata sudah kafir, murtad, musyrik kata dia. Haram sembahyang belakang dia. Dan kalau dia sembelih binatang tu jadi bangkai. Tu Abu Khuzaimah. Ramai Wahabi yang suka guna nama Abu ni. Tapi tak ada masalah sebenarnya nak guna nama Abu. Itu adat orang Arab yang mana dikekalkan dalam Islam pun tidak dihapuskan adat satu orang tu digelar dengan kunyah Abu, bapak pada siapa. Tak ada masalah lah nak guna nama Abu tu, tapi biarlah akhlak tu akhlak Sayyidina Abu Bakar, sahabat-sahabat Nabi yang lain. Jangan pula mentang-mentang nama Abu, akhlak pun dah sama macam akhlak Abu Jahal, sama macam akhlak Abu Lahab. Jangan. Jadi mereka ni mudah mengkafirkan orang yang bersisih pendapat dengan mereka. Kita ahli sunnah jamaah,
Kita tidak sampai mengkafirkan golongan Wahabi, tapi kita lihat dia aliran yang sesat, yang wajib dia kita bertaubat kembali kepada ahli sunnah wal jamaah. Tapi bukanlah sampai dia jadi kafir murtad, tidak. Tapi mereka tidak. Mereka menganggap kita kafir, menghalalkan darah sesama Islam macam tadilah. Dia dah pun fatwakan saya kafir. Kalau saya sembelih binatang, tak boleh makan binatang saya sembelih tu. Menghukumi mereka yang bertawasul dengan anbiya, awliya dan solehin dengan hukuman syirik yang besar dan banyak lagi. Itu yang berlaku. Ini realiti lah ya. Kewujudan mereka cumalah sekitar 10% sahaja dalam kalangan muslimin seluruh dunia. Itu pun kalau kita kata paling-paling ramai lah ya. Kemudian kewujudan mereka pula bukanlah zaman salaf sebagaimana yang mereka perasan. Mereka baru muncul pada kurun ke-12 Hijri melalui tokoh mereka Muhammad Abdul Wahab. Sebelum itu mereka tak pernah wujud. Jadi kalau Wahabi konon-kononnya anti bid'ah, Wahabi itu sendiri bid'ah. Wahabi itu baru wujud dalam 200-300 tahun yang lalu. Kita sekarang ni kurun ke-15 kan. Mereka kurun ke-12 baru muncul. Tapi itu dia punya sembang macam dia hidup zaman Nabi. Sembang bikin bimbang, memang pandai Wahabi ni. Jadi, terdapat satu soalan yang ditimbulkan oleh orang yang meragui kebenaran golongan ini kepada Ibn Abdul Wahab. Ya. Ketika Ibn Abdul Wahab masih hidup, Muhammad Abdul Wahab masih hidup ni, dia mengaku hanya mengikut dia saja yang Islam sebenar. Yang tak ikut dia itu dah jadi kafir. Jadi, ada orang tanya kepada beliau, berapa banyakkah jiwa orang Islam yang Allah SWT bebaskan dari neraka pada setiap malam bulan Ramadan? Ini berdasarkan hadis Nabi SAW. Jadi, Ibn Abdul Wahab jawablah. Allah akan membebaskan setiap malam sebanyak 100,000 jiwa berdasarkan hadis tadi. Pada malam terakhir pula, Allah akan membebaskan sebanyak yang dibebaskan sepanjang bulan tersebut. Katakanlah 29 hari kali dengan 100,000. 100,000 kali 29. Malam terakhir, banyak tu pula. Kemudian dia bertanya lagi, pengikut kamu tidaklah sampai walaupun 1/10 daripada bilangan tersebut. Jadi, dah kamu kata orang lain tu kafir, yang ramai-ramai tu nak ambil dari mana? Kalau hanya pengikut kamu saja orang Islam. Jadi, dia tak boleh jawab lah. Akidah yang bid'ah ni, dia boleh sembang tapi dia tak boleh jawab. Dia boleh troll, dia boleh peli. Tapi bila kita ajak berdepan hujah secara ilmiah, dia lagi. Alasan macam-macam lah. Dia cakap dia sibuk, tulis buku lah. Tapi bab dia kata apa beza hang dengan Syiah, apa beza hang dengan Nasrani, hak tu dia tak sibuk pula. Tapi bila kita kata jomlah kita dialog secara ilmiah tentang isu ni, sibuk. Sama juga satu masa dahulu, Syekhuna Tuan Guru Syekh Nuruddin Al-Banjari Al-Makki Hafizullah Ta'ala menerangkan tentang bahaya silibus yang diajar di Universiti Islam Madinah kerana boleh membenihkan ekstremisme dan sebagainya. Bukan main bertempik lah Wahabi ni. Dia kata apa ni, dia ni fitnah ni, apa patut saman dia dan sebagainya. Lalu Ustaz Hafiz Za'farani, Ustaz Hazza, dia buat satu program, jemput pensyarah-pensyarah, ustaz-ustaz buat kajian tentang silibus tu, dan dia offer kepada alumni Universiti Madinah untuk turut sama berdialog. Semua sepakat senyap. Ustaz Hazza share kepada saya. Memang saya disebutlah nama, saya tak nak sebutlah nama orang yang dia WhatsApp tu, tapi terkenal lah, orang-orang yang terkenal ya, yang ada PhD, offer untuk berdialog tentang silibus Universiti Madinah. Bahasa kasarnya semuanya menikus, seorang pun tak berani, tak menyaut. Tapi cakap hentam Tuan Guru Syekh Nuruddin bukan main lagi. Bagi gambaran kalau Tuan Guru Syekh Nuruddin fitnah, benda fakta, silibus ada, tertulis. Kenapa nak ambil jalan tikam belakang, tembak belakang macam itu? Silibus ada, boleh tunjuk. Jadi bila kita buat dialog, mereka tak mau. Ini perangai Wahabi lah. Apalah lagi kalau yang bilis-bilis Wahabi yang tak ada PhD ni, hanya kan dia datang troll dekat ruangan komen sajalah. Tapi yang ada PhD pun tak berani berdepan secara ilmiah. Hanya berani tembak di belakang saja, tuduh orang fitnah dan sebagainya. Jadi jangan kita ikut pahaman Wahabi yang merupakan minoriti ya. Ingat tu hadis Nabi SAW, alaikum bil jamaah. Hendaklah kamu bersama dengan jamaah umat Islam. Yadullahi ma'al jamaah. Pertolongan Allah itu bersama dengan jamaah umat Islam. Wa man syadza
syazza finnar ataupun man syazza ilan nar. Barang siapa yang ganjil, nanti dia juga akan ganjil dalam neraka, wal-iyazubillah. Jadi kita akan sambung dalam kuliah akan datang insya-Allah di muka surat 23, paragraf yang terakhir, iaitu jadi sekarang ini mereka bukanlah ahli hak, dan seterusnya, wallahu alam. Untuk yang ikuti secara Zoom yang dalam grup yang berdaftar, ada sebarang soalan? Silakan kalau saya mampu jawab. Kalau tak ada sebarang soalan, insya-Allah kita berjumpa lagi dalam kuliah yang akan datang. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natarada bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum.